Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Menjelang hari penamaan calon, begitu berdebar-debar kebanyakan ahli-ahli politik sehari dua ini. Ada yang dah tahu mereka tercalon ataupun mereka yang sudah pun tercicir nama untuk bertanding di peringkat parlimen ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Tetapi apapun, suhu politik semakin memuncak, semakin panas. Tetapi Esra Awani akan memberikan liputan menyeluruh, dan pada malam ini saya akan bersama Datuk Seri Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Amanah. Terima kasih Datuk Seri. Amanah nampaknya antara parti dan koalisi Pakatan Harapan yang paling awal menyelesaikan isu pembahagian kerusi dan juga mengumumkan calon-calon yang bertanding. Adakah ini satu rekod juga yang boleh Datuk Seri katakan? Dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, kita beriltizam untuk lebih cepat kali ini, lebih laju, kerana kita merasakan lebih pantas kita bergerak untuk menyelesaikan isu calon ini dan juga kerusi ini akan menyelesaikan banyak masalah. Jadi kami bermula seawal bulan September dan kemudian berakhir di penghujung September. Awal bulan Oktober kita dah bawa kursi-kursi yang tidak selesai itu di peringkat Majlis Presiden dan kemudian top 4 ataupun top 3. Pantas Selesai. Walaupun kita berdepan dengan, biasalah, ada yang tidak puas hati, ada yang kecewa, tapi kita terima kaedah itu bila proses itu diangkat pada kawasan negeri, kemudian di peringkat Majlis Presiden, dirundingkan dengan cermat, akhirnya top 3 yang membuat keputusan. So selesai, dan kita akan masuk gelanggang perang ini dengan satu persediaan yang lebih mantap, satu hati, satu logo, satu manifesto, harapan untuk Malaysia pada kali ini. Datuk Seri, tapi ada desas-desus juga selepas pengumuman sepanjang seminggu 10 hari ini oleh peringkat Amanah terutamanya. Ada suara tidak berpuas hati terutamanya untuk di peringkat negeri Kedah untuk Parlimen Jerai. Sampai kena pecatlah pimpinan utama di Kedah. Begitu juga di Johor, ada pimpinan utama di Johor. Amanah mengatakan kursi Tanjung Piai itu sepatutnya diserahkan semula kepada Amanah, menunjukkan kegagalan peringkat pimpinan utama Amanah di peringkat Council of Presidents yang tidak dapat memperjuangkan hak Amanah di Tanjung Piai. Adakah itu satu perkara biasa bagi Datuk Seri, suara daripada akar umbi, ataupun ini juga menunjukkan Amanah dan Pakatan Harapan sudah pun selesai dan perlu bergerak ke hadapan untuk bertarung dalam kempen rasmi selepas 5 hari bulan? Pertama sekali, pemimpin utama mesti membuat keputusan. Tak boleh dindong-dindong, takut membuat keputusan. Kaedahnya sama. We cannot please everyone. Nak puaskan hati semua pihak, semua parti, semua kerusi, tidak mungkin. Tapi pemimpin setelah melalui proses-proses rundingan, kemudian kita membuat pelbagai assessment, kita buat keputusan. Itu penting, membuat keputusan. Saya dah sebut tadi. Buat keputusan itu satu kejayaan sebenarnya. Ya, tidak boleh pasal penamaan calon pada 5 hari bulan. Ya. Kita melihat parti-parti lawan kita macam PN dan BN masih lagi, saya lihat, bergelut dengan isu calon. Macam-macam kita dengar, boykot sana, boykot sini. Tapi kita berjaya menyelesaikan. Kalau ada isu macam mana tadi disebut, pemecatan ataupun resah gelisah, dan kemudian ada yang membuat kencan akhbar, bagi saya kita boleh urus itu semua. Dan akhirnya mereka kembali kepada apa yang disebut kepatuhan kepada kepimpinan, kerana kita ada agenda yang besar untuk rakyat kali ini. Pilihan raya ini bukan main-main. Pilihan raya masa depan negara dan rakyat yang mesti kita perhitungkan. Oleh itu, selesai, kita hadapi pilihan raya, masuk gelanggang dengan keyakinan kita boleh menang. Kita boleh. Ya, Datuk Seri, Amanah nampaknya ada tanggungjawab besar, lebih 50 kursi dipertandingkan untuk parlimen.
dan antara jumlah yang terbesarlah dalam sejarah penubuhan UMNO sejak 2016 dan mengisi kekosongan ketiadaan parti komponen sebelum ini iaitu Bersatu. Nampaknya gelanggangnya berbeza sedikit kerana Amanah satu wadah parti Islam progresif yang merangkul rahmatan lil alamin, kepelbagaian kaum itu sebagai satu aset bagi politik negara, bukan satu kelemahan dan tidak boleh berkompromi dengan isu kaum dan agama, tetapi berada di kawasan Malay Heartland, kawasan yang memang isu rahmatan lil alamin mereka ni memang buat tak kisah je. Isu berkaitan dengan kedaulatan Melayu, ketuanan Melayu, kedaulatan Islam itu menjadi buah mulut antara Bersatu, PAS, GTA dan juga UMNO apatah lagi. Jadi adakah ini satu cabaran untuk deliver kepada Pakatan Harapan? Kita tak boleh takut sangatlah dengan isu itu. Sampai bila kita akan katalah boleh menang pada ketika ini kawasan-kawasan yang memang merupakan kubu UMNO. Ya, kita explain macam mana pun mereka tetap dalam sejarahnya sukar untuk mereka berubah. Dia mengambil masa generasi ataupun kawasan itu dibangunkan ataupun ada nanti pusat-pusat pengajian tinggi. Ya, demografinya berubah, geografinya jadi berubah. mereka boleh berubah. Ya. Nak menang ni tak perlu majoriti besar. Kita menang dalam 2-3 majoriti pun kita boleh First menang. past the post begitulah Itu formulanya sistem ya. kita Ya. Kita ala Westminster. Ya. First past the post itu betul. Jadi yang penting bagi kita adalah kita melihat secara keseluruhan kursi-kursi yang kita tandingi. Amanah kali ini alhamdulillah kita ada 54 kursi. Tambahan dulu kita hanya bertanding lebih kurang 33. Ada tambahan walaupun ada kursi-kursi yang sukar tetapi yang good fight. Winnable seat tu ada lebih kurang dalam kerangka 20 kursi. Jadi di sini yang kita fokus. Dan bagi saya Islam rahmatul alamin itu kita tetap bawa dalam kerangka perlembagaan dan juga demografi negara yang berbilang kaum. Kita yakin dan percaya bahawa Islam rahmatul alamin itu akan dapat difahami oleh rakyat dan pengundi-pengundi di kawasan yang amanah bertanding. Tapi satu perkara yang saya nak sebut adalah kita tak boleh melangkah ke belakang. Oleh kerana mungkin terpengaruh sangat dengan DAP bertanding ini mungkin tidak memungkinkan orang Melayu mengundi. Itu cerita lama lah. Yeah. Itu old school lah. Kerana bagi saya bila kita berkawan dengan DAP sebagai suatu parti yang kita boleh reach out pengundi Cina, kita mendapat keberuntungan daripada kawasan-kawasan yang kita tandingi. Di samping DAP juga saya rasa sangat bekerja keras untuk melunturkan stigma itu. Ya. Kerana itu propaganda yang telah ditanam hampir 6 dekad. Ya. Sukar untuk ditanggal dalam jangka masa yang singkat. Tapi kita harus bergerak ke hadapan Islam yang progresif bersama dengan rakan-rakan yang memperjuangkan demokrasi pada negara kita ini. Saya rasa kita akan dapat mencapai kemajuan hari ini dan pada masa akan datang. What the lesson learned dari pengalaman pilihan raya negeri Melaka dan juga Johor yang terkini lah. Kerana Datuk Seri asal dari Johor, bertanding di Johor dan menang salah satu DUN di negeri Johor. Antara calon tunggal amanah yang menang lah. Begitu juga mempertahankan Pulai kali ini, mantan ahli parlimen Pulai. Satu ketika seolah-olah mustahil Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, apa jugalah istilah koalisi sebelum PRU ke-14 Pakatan Pembangkang mampu menerobos jaluran kursi-kursi dan juga Dewan Undangan Negeri di Johor. Adakah kali ini Johor juga akan menjadi sumbangan paling besar untuk Pakatan Harapan kalau ingin ke Putrajaya, tetapi walaupun nampak gerak gempur bermula di kali ini di Perak, di Ipoh, tetapi nampaknya Johor juga seolah-olah UMNO dan juga parti yang lain mereka merasakan sudah menjadi satu perkara biasa kalau pembangkang menang kerusi di Johor. Dari segi strategi kita mengambil dua pendekatan. Pertama sekali kita kukuhkan, kembalikan keyakinan rakyat kepada Pakatan Harapan. So lesson learned, di Johor ada pandangan yang mengatakan
kita perlu cuba berasing dengan logo. Jadi Amanah dan DAP menggunakan lambang harapan dan keadilan mencuba untuk menggunakan logo sendiri. Di Melaka begitu juga, ada banyak pelajaran tentang bagaimana kita melihat dari segi demografi yang tidak jauh juga Melaka dan Johor dari segi kekuatan Melayu UMNO itu. Jadi bila Pakatan Harapan itu kita perkukuhkan, kita bincang secara lebih terbuka, kita adakan retreat, akhirnya kita selesaikan isu logo, satu manifesto, selesaikan isu siapa yang nak kita tawarkan sebagai Perdana Menteri. No dispute. Jadi saya dapat merasakan dengan kesatuan itu, kekuatan itu, kita telah membina satu persepsi baru untuk Malaysia. Why not kali ini beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tokoh lama dalam perjuangan untuk mengetuai kerajaan, sekiranya kita menang. Itu penting, kita kukuhkan Pakatan Harapan. Dan muda menjadi, walaupun tak sempat lagi segi untuk kita registerkan dalam kepada ROS, dia menjadi rakan pintar kita ataupun kita adakan electoral pad dengan muda. Kita accommodate dia dengan beberapa kursi sebagai komplimen kita kepada segmen anak muda. Kemudian saya rasa kita harus strategi kepada fokus Johor sebagai contoh menyumbang 18 kursi dalam GE yang lalu. 18 daripada 26. Ya. Jadi ini potensi yang mesti kita lihat sebagai suatu peluang untuk Johor terus menyumbang. Kalau boleh lebih lagi daripada 18. Ya. Paling tidak pun kita mempertahankan 18 yang ada pada hari ini. Sebab angka magic number itulah 112. Ya. Kalau kita boleh cross 114 dengan nanti dibantu oleh rakan-rakan Sabah Sarawak, selesai. We are home. Jadi itu saya rasa lagi segi strategi yang kita telah berjaya untuk buktikan pada rakyat pada kali ini. Dan dua perkara. Ya. Mesti dalam tempoh sekarang ini kekuatan jentera mesti difokuskan kepada meyakinkan rakyat untuk keluar mengundi melalui kekuatan media sosial kita. So, saya sangat terharu baru-baru ini dengan pelancaran PH di Ipoh dan siri jelajah ini. Saya rasa puluhan ribu yang menyaksikan secara live. Ya. Dan kalau besoknya makin bertambah sekali ganda lagi. Ini satu penerimaan rakyat kepada Pakatan Harapan. Ya, ini mesti kita yakinkan. Yang kedua, mesti kita yakin dengan orang muda. Hargai orang muda, buktikan kepada orang muda, yakinkan mereka, PH lah yang mengangkat mereka dengan kita berani meminda perlembagaan. Mereka bukan budak-budak jalanan, bukan budak hingusan. Ajak mereka menjadi sebahagian daripada pengundi yang menentukan masa depan negara. Sebahagian daripada pembuat dasar negara. Anak-anak muda ni kalau diangkat, dimertabatkan harga diri mereka, insya-Allah mereka akan keluar mengundi. Dan bila keluar mengundi itu sampai pada tahap 70% lebih, maka Pakatan Harapan ada peluang untuk kita mencipta kejayaan sekali lagi pada kali ini. Soalan susulan saya berkaitan dengan undi anak muda, undi 18, undi pendaftaran automatik dan juga mereka yang akan pertama kali mengundi kepada PRU ke-15. Mereka ini seolah-olah ada satu anjakan selepas pilihan raya Johor dan juga Melaka, seolah-olah vacuum itu ditinggalkan lama. Maksudnya mereka tidak kisah dengan politik, mereka ada kelesuan politik. Mereka anggap orang politik ni sama saja. Mereka membakar sampahkan orang politik sampai ke tahap itu. Tetapi dalam masa 2-3 bulan ini, sampai ke tahap ini, saya merasakan apabila berada di luar dan sentimen yang saya sempat cerap, nampaknya kepekaan mereka itu sudah jauh lebih meningkat berbeza 3-4 bulan lalu ketika di Johor. Jadi, adakah ini momentum yang diperlukan oleh Amanah dan juga Pakatan Harapan? Tetapi, dalam masa yang sama, yes, mereka sudah ke TikTok, mereka melihat ceramah politik, mereka ingin pulang ke kampung kerana universiti pun dah beri cuti lama, KPM pun dah beri cuti 5 hari dan sebagainya.
Tetapi nak menterjemahkan dalam kotak undi itu pun satu hal juga, Datuk Seri. Bagaimana nak menggamit mereka, kerana semua ni isu mereka, isu tak ada kerja, isu underpaid, isu gaji tak naik, isu sekolah daif, itu isu universiti pun susah nak dapat college dan sebagainya. Ini semua isu mereka. Sebab itu kita mesti ajak mereka. Besok kita akan melancarkan manifesto Pakatan Harapan. Dan sebahagiannya ada menyentuh dengan serius tentang masa depan anak-anak muda kita dalam negara ini. Peluang pekerjaan yang akan kita boleh wujudkan, peluang pekerjaan, bagaimana kita harus melihat tentang perumahan mereka, ya, dan juga tentang kadar upah yang sepatutnya mereka nikmati dalam negara kita. Itu semua adalah fokus kita kepada anak-anak muda itu. Tetapi saya juga ingin menyatakan benar mereka ini kali pertama mengundi. Mereka sebelum ini semacam tidak berminat dengan politik dan menganggap sama sahaja. Tetapi dengan pendekatan, ya, media sosial kita yang kita sedang bertingkatkan sekarang ini, saya berani sebutlah kita invest banyak dalam media sosial ini untuk kita lebih cepat reach out kepada anak-anak muda ini. Jadi saya rasa jangan juga kesampingkan peranan ibu bapa, parents, yang perlu juga memberikan pendidikan politik kepada anak-anak mereka. Sebab saya sebagai ayah pada hari ini, saya masih ada anak dan juga telah ada cucu. Jadi pada anak muda inilah mesti kita sampaikan kepada mereka, kalau mereka gagal berperanan pada kali ini, kalau mereka ambil sikap tidak peduli pada kali ini, kalau mereka mengambil sikap sama saja politik pada hari ini, ingat mereka dan anak mereka besok, generasi yang akan datang akan menerima bala, menerima kesan yang sangat besar disebabkan mereka ignore politik pada hari ini. Itu bagi saya teruskan menyampaikan pendidikan politik kepada mereka ini, kerana saya yakin melalui media sosial perkara yang lebih pantas akan dapat mereka terima dengan dinamika dan juga bagaimana kepelbagaian dan cita rasa orang muda pada hari ini. Itu sendiri, berkaitan dengan manifesto, ketika kempen sedang panas sekarang, isu pemerintahan 22 bulan, Pakatan hancing, isu RM30 yang didepositkan dalam akaun mereka dan juga janji nak hapuskan tol, itu sudah menjadi sebati oponen Pakatan Harapan. Kerana sekarang semua dah ada level playing field, semua dah rasa jadi kerajaan, Datuk Seri pernah menjadi menteri. Jadi mereka tidak ada alasan kenapa mereka tidak boleh memilih rejim yang lama ataupun pakatan yang lama daripada hanya nak beri peluang lagi kepada Pakatan Harapan 22 bulan sudah pun diberikan ruang. Jadi di mana ataupun substance untuk melawan perkara sebegini? Saya rasa rakyat pada hari ini perlu difahamkan bahawa good governance, urus takbir yang baik itu menjadi tunggak kepada negara ini. Yang lain itu adalah ekoran daripada bagaimana kalau negara yang baik itu dapat kita, good governance itu dapat kita terjemahkan, maka yang lain itu akan mengikut. Ya. Sebab itu, adakah mungkin mat sakau, ya, mereka yang dianggap sakau duit negara ini boleh ke penjara tanpa ada Pakatan Harapan? Itu iltizam kita, janji kita dengan rakyat. Itu membuktikan bahawa dengan kuasa itulah yang kita perlukan. Kita tidak salah guna kuasa, kita terima kuasa dan mandat itu dan kita gunakan untuk selamatkan negara. Dan more to follow. Yang Presiden UMNO pun sebut dalam ceramah yang viral itu. Ya, kalau kita izinkan atau kita kalah, kamu ini semua akan masuk penjara. Maknanya di wajah mereka adalah satu kumpulan penyamun, satu kumpulan mak sakau yang memang menanti masa untuk mereka dihukum. Dengan tidak adanya good governance, dengan tidak adanya satu manifesto yang kita bawa kepada rakyat pada 2018, mana mungkin ini boleh berlaku? Baik, yang simple-simple saya sebut dululah. Ya. Kita boleh cap harga RON 95. Ya. Kita nak beri satu harga, kadar harga minyak yang rakyat selesa. Walaupun kita faham ada tanggungan subsidi dan seumpamanya, tapi rakyat first. Kita cap pada RM2.05.
Sampai hari ini. Hari ini. Sampai hari ini RON 95. Dah digunakan oleh kerajaan hari ini. Dan mereka tak berani ubah pun. Jadi itu sebenarnya yang praktikal. Yang lain-lain itu bukan masalah kami kencing. Masalahnya kamu kencing kita. Kamu yang khianat kepada mandat rakyat. Kita bergerak untuk kita penuhi. Sebab manifesto ini 5 tahun. Ya. Kami hanya sempat 22 bulan. Jadi itu di antaranya lah ya. Kita buat reform, parlimen boleh reform ya. Select committee hari ini menjadi satu perkara yang kita rasa begitu bermakna kepada parlimen ya. Kita dapat untuk membuat beberapa siri hearing atau isu sulu, isu pekerjaan, isu ketirisan PSC menjadi begitu powerful pada hari ini. Kerana itu semua reform yang kita janjikan dalam manifesto kita. Jadi bagi saya good governance itu sangat penting, dan bila negara dapat diyakinkan dengan ini semua, maka FDI akan masuk balik dan negara luar yang akan berdagang dengan kita akan menjadi lebih yakin. Kita perlu seorang PM yang kita tonjolkan dan barisan kabinet yang meyakinkan. Datuk Seri, paling mudah apabila bulat itu diteruskan kepada amanah. Amanah sering dianggap sebagai suruhan DAP, amanah liberal, dan amanah bersaing dengan parti asal amanah ataupun Datuk Seri dulu, iaitu PAS dengan hududnya, dengan RU 355-nya, dengan konsep negara Islam. Itu mudah jual di kalangan pengundi Melayu Islam. Walaupun mereka tahu itu retorik politik. Sekali lagi, itu berkaitan dengan politik, bukan berkaitan dengan apa yang rakyat akan dapat. Itu Seri. Saya tak kisahlah. Saya dah hampir 40 tahun dengan politik ini kan. Kalau kita nak layan, kamu ni lahir kerana DAP, kamu ni jadi baruah itu dan ini, kita tidak akan pergi ke mana-mana. Yang penting amanah pada hari ini, kita bersama dengan Pakatan Harapan, kita memberikan contribution kita. Banyak kepakaran kita yang kita tonjolkan. Ya. Orang takkan lupa, saya rasa, jasa dan komitmen menteri-menteri kita, sebagai contohnya Menteri Kesihatan, Menteri Wilayah dan Menteri Agama yang saya rasa isu tabung haji. Ya. Yang saya rasa rakan-rakan kita ini, tokoh-tokoh amanah ini, bila kita diberikan peluang, mereka boleh buktikan bahawa kita adalah benar-benar dengan mandat rakyat, kita buat tanggungjawab dan kerja kita. Jadi saya tidak heranlah dia nak kata kita ni itu dan ini, dan kita memang tidak boleh penuhi dan menjawab semua persoalan itu. Yang menang 1 undi 2 undi kita perlu menang. Itu saja. Ya, akhir sekali bagi Datuk Seri, Electoral Pact ini juga sedang didebatkan pasca keputusan pada 19 hari bulan. Adakah Amanah dan juga Pakatan Harapan memang terbuka jika tidak dapat melepasi 112, kalau dapat secara koalisi Pakatan Harapan dan juga rakan seperti Muda melepasi 112 itu, tak perlulah rakan lain. Tetapi bagi bergerak ke hadapan, adakah itu juga sedang difikirkan oleh Amanah? Saya nak minta rakyat ada sedikit ruang untuk menilai kita secara objektif. Bukan saya nak minta kami ni dipuja atau disanjung tinggi, tidak begitu. Sampai parlimen dibubarkan, saya masih ahli parlimen Pakatan Harapan. Pasukan Pakatan Harapan ini kita kekal, tidak melompat sana jadi katak di sini. Kita berjaya pula dalam keadaan kekuatan kita meminda perlembagaan, ada akta lompat parti. Ya, di 18, MA 63 seumpamanya. Kami bila diundi kepada kami, undi kami jaga mandat rakyat. Kita tidak abaikan mandat rakyat, kita terus bersama dengan rakyat. Dengan itulah saya rasa sekiranya selepas pilihan raya nanti, ya, ini cerita selepas pilihan raya, people has spoken, katalah pada hari 20 hari bulan, malam itu tak ada majoriti. Bagi saya yang penting bergabunglah. Cari the best person untuk menjadi membarisi kabinet dengan adanya seorang Perdana Menteri yang baik. Saya masih berdoa insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan peluang. Jadi dia boleh pilih pasukan terbaik untuk mengurus tadbir negara ini. Dan rakyat tidak akan marah lagi pada waktu itu. Tak ada lompat parti, kamu tak boleh lagi nak jual kursi. Jadi
mungkin tak ada kumpulan yang ada majoriti, maka carilah individu yang baik membentuk sebuah kerajaan atau namakan unity government berbilang bangsa dan agama base kepada kepada kekuatan Melayu Islam, prinsip-prinsip dalam perlembagaan, takbir negara. Mesti bawa balik pelaburan masuk dalam negara kita, ringgit dikukuhkan kembali, ekonomi dikembangkan, peluang-peluang pekerjaan kita akan buka, masa depan anak-anak muda kita akan lebih terjamin pada masa akan datang. Itu pandangan saya lah. All the best Dato' Seri Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Amanah, mantan Ahli Parlimen Pulai. Dan itu saja dalam agenda awani menjelang Hari Penamaan Calon ini, dan pastinya kami akan memberikan liputan meluas dan komprehensif sepanjang Pilihan Raya Umum ke-15 Malaysia Memilih. Assalamualaikum, kita jumpa.